Miri 104.0 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syufil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar untuk petang ini, setiap hari Isnin, Alhamdulillah kita ada perkongsian yang kita bawa khas untuk anda di Destinasi. Dan untuk hari Isnin kita masih bersama rancangan Raudah Jiwa. Dan untuk para pendengar boleh tonton di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini, Alhamdulillah, kita masih bersama pakar motivasi kita untuk petang ini bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertigaan, Alhamdulillah. Datuk sihat ya? Anak sihat, anak berkhair, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kita punya dah 10 terakhir untuk Ramadan ini? Itulah mana tahu malam ni malam Al-Qadar ya Datin ya. Amin. Mana tahu malam ni malam insya-Allah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk petang ini bersama Datuk kita akan bincangkan tentang jom bersedekah walaupun sempit. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah Datuk, kita nak tahu konsep sedekah secara meluas terlebih dahulu. Silakan Datuk. Baik, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Datin ya, dan semua para sahabat yang dapat menonton atau mendengar program kita pada petang ini, syukur ya. Dan kita selalu ingat, kita diingatkan oleh para asatiza nama-nama bulan Ramadan, maksud Syahrul Ibadah, ya, Syahrul Rahmah, Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, ya, Syahrul Maghfirah, ya, ini semua kita faham, Syahrul Tarbiyah dan Syahrul Jihad wal Falah, Syahrul Sabr, dan yang jangan lupa Syahrul Jud. Syahrul Jud ialah bulan kemurahan. Artinya waktu ini kita kena murahkan hati kita untuk membantu, untuk menolong, untuk bersedekah. Dan kita selalu diberitahu oleh para asatidzah, Nabi yang sangat pemurah setiap masa di bulan Ramadan, ekstra pemurah. Ekstra seperti angin yang berhembus. Jadi persoalannya kita kena ikutlah ya, dan ambil kesempatan. Dan yang kita sebut tadi, mana tahu ya, malam ni malam Al-Qadar, dan kalau kita bersedekah pada malam Al-Qadar, Masya Allah ya, macam bersedekah 1000 bulan punya impak. Dan of course sedekah tu ialah yang mampu pakai duit lah, yang mampu beri senyuman lah, yang mampu beri nasihat, khidmat tenaga, khidmat kepakaran ya, itu pun sedekah. Kemaafan itu memberi kemaafan, jangan tunggu gaya nak maafkan orang, beri maaf sekarang, sedekah. Membuang kayu daripada tengah jalan, sedekah. Dan sampai bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ni orang susah, orang miskin, kami tak mampu sedekah. Maka dia kata, berzikir. Zikir. Setiap kota kita ni layak mendapat zikir, dan berzikir itu sedekah. Dan yang sahabat sangat terkesima bila Nabi sebut, tidak kacau orang, tidak menyusahkan orang adalah sedekah. Kalau kita tak mampu buat apa-apa, zikir pun tak mampu, jangan kacau orang, pun dianggap sedekah. Jadi kita kena lihat sedekah sebagai satu konsep yang luas, yang semua orang mampu, walaupun sempit. Dan pesan guru-guru takbah, jangan dah senang baru bersedekah. Bersedekahlah sampai kamu senang lena. Sebab barang siapa yang bersedekah akan bertambah nikmat dan rezekinya, insyaAllah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah tak pernah kurang harta daripada sedekah kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah yang kita nak belajar untuk petang ini. Ramai yang tahu sebenarnya Datuk yang sedekah tak pernah mengkurangkan harta. Tapi kita nak tahu punca kenapa ramai tidak terpanggil untuk bersedekah, Datuk. Itulah, ini soalan yang sangat penting lah. Kenapa ya? Kita tahu betapa hebatnya sedekah, dan kita tahu ayat Quran mengesahkan ya, menyatakan bahawa orang yang dah mati pun mohon untuk dihidupkan semula sebentar untuk bersedekah. Dia tahu, dia nampak fadilat sedekah, tapi kenapa ramai yang enggan ke, tak kisah ke, tak cakna ke, tak nampak keperluan ke ya. Pertamanya yang tu abang nampak ya, based on kajian dan penelitian,
kita ni kurang jaga ibadah. Bila hubungan kita dengan Allah jauh, maka hubungan kita dengan manusia pun jauh. Ya, bila kita jauh dari Allah, maka jauh daripada manusia. Bila jauh daripada manusia, maka tak nampak. Hati kita tidak terdorong untuk membantu, bersedekah, berkhidmat pada orang lain. Itu satu. Yang keduanya, memang ada orang yang memang hatinya kering. Maka Ramadan sebagai cara yang Allah wajibkan Ramadan untuk mencuci hati. Kan Tok Abah pesan dah minggu lepas dan dalam program yang lepas, dan ramai orang dah pesan. Ramadan ini 1% saja menahan diri daripada lapar dahaga dan yang membatalkan puasa, tapi 99% ialah menjaga hati dan membina takwa. Jaga hati dan bina takwa. Jadi kalau hati kita kering, orang hati kering ni nampak orang susah pun, alah dah nasib dia, lantaklah ya. Aku pun susah juga. Dulu aku susah, sekarang aku senang sikit je. Jadi hati kering, nombor 2. Nombor 3, itulah dia. Walaupun dia faham, ya, tapi tak yakin. Aku tahulah, ya, takkan miskin orang bersedekah. Tapi aku takut lari bajet lah. Ni untuk kuih, ni untuk anak sekolah, ni untuk ini untuk langsir baru. Mana aku nak sedekah dah? Kalau pernah berzakat pun aku dah keluarkan. Ya, so takut lari bajet. Pun ada sebab orang tak sedekah. Dan ada orang yang memang sayang duit. Sebenarnya ada seorang kawan Tok Batu, dia memang orang yang senang. Ya Allah, ya, dia keluarkan duit. Dia ada anak 5 orang, dia keluarkan duit. Yang cakap ke anak sebelum, jom bang, tolong abang nak keluarkan duit. Dia keluarkan duit daripada bank. Lepas tu dia tempah pergi ke kedai mungkin kita, dia tempah 5 kenderaan, 5 van. Anaknya pun seronok, dia kata kami 5 anak adik-beradik, abang tempatkan 5 van. Ya, dia happy lah, seorang satu. Rupanya tak, dia kecewa. Sebab ayah dia tempah 5 van tu untuk 5 kereta jenazah, untuk 5 masjid. Dia kecewa lah. Tapi sampai dia bertanya pada mak, kenapa abang ni banyak duit tapi kami agak sempit lah, susah kita, dia tak mewah macam anak orang lain. Dia kata, abang ni tak sayang duit untuk orang lain, tapi dia sayang duit untuk kami. Sebab abah sayang duit, ialah kepada orang lain tu lah yang abah gunakan semua wang yang ada tu untuk beli van jenazah, untuk tolong. Kau tahu tak berapa banyak rumah anak yatim yang abah kamu tolong? Jadi orang yang sayang duit patutnya sedekahkan. Jadi duit yang kita sedekahkan itu, pahalanya kita bawa ke kubur, bawa ke akhirat. Kalau sayang duit, kata infakkan, sedekahkan banyak-banyak. So ramai orang silap. Jadi kata, sayang duit, ya aku kerja senang-senang takkan nak bagi ke orang. Okey. Yang kelimanya, ramai orang yang tak bertanya lah, kenapa kau tak nak sedekah kat orang gitu? Aku ni tak berapa confident lah. Ni banyak scammers lah. Ni dia ni mungkin bukan, aku pun tak pasti dia ni betul-betul susah ke ataupun berlakon ke drama. Banyak sangat report kata, jadi sangka buruk pada orang yang minta sedekah, ya. Padahal ya biarlah, apa pun niat, tapi ialah kita waspadalah, kita berhati-hati lah. Ya, kalau nampak jelas sangat dia tu memang scammer, tak payahlah. Ya, tapi kalau kita tak pasti, kita niat kita. Sebab antara dia dengan Allah lah kalau nak tipu kita. Tapi kalau kita ikhlas, maka kita akan dapat pahala. Ya, itu nombor 5. Nombor 6, ialah kita berkawan dengan haji-haji bakhil, dengan haji-haji bakhilah. Maka kita pun ikut perangai mereka. Yang berkawan dengan haji bakhil dan haji bakhilah. Ada ke konsep haji bakhilah? Okey, lepas tu jahil tentang fadilat sedekah. Dia walaupun tahu tapi tak ada penghayatan, masih jahil tentang fadilat sedekah. Lepas tu, ramai orang yang kadang-kadang takut nak bersedekah. Takut, bukannya tak nak. Sebab aku kalau sedekah, kalau bini aku tahu, isteri aku tahu, dia mengamuk. Kami bergaduh sampai seminggu. Pernah kami bergaduh sebulan sebab saya tolong. Ya, orang susah tu saya tolonglah bagi. Tak banyak pun, RM200 je. Tapi dia punya komplain sampai seminggu. Tidak dapat sokongan adik keluarga, terutamanya pasangan. Ramai orang takut nak bersedekah, tak nak bersedekah, enggan bersedekah. Ya, okey. Dan of course, tak apa pernah jumpa kes. Jangan kita bersangka buruk orang yang tak nak sedekah ni. Ya, tapi rupanya dia pernah trauma. Dia nak tolong, ya, apa dia kata orang fitnah. Dia tolong anak yatim. Kebetulan mak anak yatim tu janda yang agak comel. Jadi kata, ini mestilah haji ni nak tolong bukan pasal nak tolong anak yatim. Sebab nak tackle mak. Dah. Jadi dia dapat fitnah, lepas tu kena ungkit, ya. Dia salah artikan, jadi akhirnya dia trauma, dia rasa fobia untuk bersedekah, ya. Kadang-kadang dia sampai bersedekah di luar negara untuk elakkan fitnah, ya. Inilah antara
punca yang Tuan Abah perhatikan dalam masyarakat, kenapa ramai yang masih enggan bersedekah walaupun dalam Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas pencerahan. Itulah menarik sekali itu bila kita ada satu poin tu jahil tahu tentang amalan sedekah itu. Mungkin ada yang bukannya semua tapi ada golongan yang mungkin seperti itu. Selepas ini kita akan dengar daripada Datuk bagaimana fadilat amalan bersedekah ini dan apa yang perlu kita lakukan insya-Allah sementara kita dalam 10 terakhir pahala banyak insya-Allah kan Datuk? Betul. Iya. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Datuk dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa dan masih bersama anda di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ dan juga soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 atau boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini masih membincangkan tentang jom bersedekah walaupun sempit bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa. Dan bersama Datuk untuk petang ini kita nak bincang lebih lanjut seperti Datuk kata, memang masing-masing ada peruntukan untuk langsir, untuk kuih, untuk sebagainya, tapi tak ada peruntukan untuk sedekah. Walaupun ada satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan walaupun orang mati pun dia nak hidup balik untuk bersedekah. Mungkin untuk waktu ini kita nak tahu sedekah walaupun sempit ini Datuk dapat membantu sebenarnya diri sendiri sebelum membantu orang lain bagaimana, dan fadilat amalan bersedekah ni bagaimana Datuk, silakan. Baik, terima kasih Tin ya. So, tuan-tuan, adik-adik, sahabat-sahabat para pendengar yang dikasihi. So, tahu teringatlah ya, teringat tentang nasihat daripada baik AKPK, agensi kaunseling kredit dan
AK, PK dan pengurusan kredit ya, agensi kaunseling dan pengurusan kredit. AKPK ni dia menolong ya, agensi kerajaan menolong untuk mereka yang banyak hutang, yang banyak kekangan dan sebagainya dari segi kewangan untuk mentadbir, dan mereka menasihatkan kalau kita nak selamat di dunia ni dan di akhirat lah ya, kita kena ada ada cakna tentang pengurusan kewangan ya. Kita ada gaji kita, kita ada kebutuhan untuk rumah dan sebagainya. Lepas tu keperluan untuk tabungan sikit, kalau boleh 10%, paling kurang 10% daripada gaji. Tak kisahlah berapa gaji kita untuk tabungan. Lepas tu of course lah untuk membantu mak ayah dan sebagainya, kita minta menjawab ya, loan kereta whatever. Dan of course ada 10%. Ini dia yang diamalkan oleh orang yang sampai jadi billionaire pun, dia dulu susah payah ya, tapi sebab dia 10% untuk sedekah. Sebab mak dia pesan 10% kau kena 10% kau sedekah anak, kamu akan selamat dunia akhirat. Dan akhirnya anak ini jadi billionaire lah. Sebab dia tahu. So kita pun kena belajar lah. Ya, kita kena ada sedikit pengagihan kita punya pendapatan, walau macam mana sempit, untuk sedekah. Sebab yang pertamanya kita tahu Nabi dah pesan. Sedekah menghapuskan dosa ya, yang luar biasa. Tapi kita kena bertaubat agar tidak melakukan perkara lagi. Sebab ini bersamaan dengan apa yang Nabi sabdakan. Nabi bersabda, mafhumnya, ini hadis riwayat At-Tirmizi sahih, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Ini selalu kita dengar. Jadi untuk kita menghapuskan dosa kita ialah dengan sedekah. Sedekah ni akan tolong kita ya untuk sehat di dunia. Sebab hapus dosa kalau di dunia, kesannya kita sehat, penyakit pun sembuh dengan izin Allah. Lepas tu kita pula ya adalah peluang untuk masuk syurga bila dosa dah terampun dan doa kita makbul, macam-macam berlaku. Satu. Nombor dua, baru tak sebut tadi. Sedekah memisahkan diri kita dari api neraka. Seperti sabda Rasul SAW yang bermaksud, bersedekahlah kamu ya, kerana sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Ya, itu, dan dalam hadis yang lain lagi cantik ya, lagi jelas. Dia kata apa? Jauhkan diri kamu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji tamar ya, ataupun ada kata separuh biji tamar. Dengan sebiji tamar, bersedekah tamar, kita boleh menjauhkan diri kita dari api neraka. Wow, itu kalau sebiji tamar. Jadi kalau kita ada mampu ya, bagi tolong anak yatim ke, lapan asnaf ke, ataupun keluarga kita yang miskin ya, sebab sedekah kena bermula dengan kalangan keluarga dulu, yang rapat dulu ya. Malahan ya, ulama pesan kat kita, guru pesan kat kita, suami yang memberi nafkah kepada keluarganya dengan sempurna ya, walaupun itu tanggungjawab dia, tapi suami akan dapat pahala sedekah. Nampak tu? Memanglah jangan sebut, oh ni aku sedekahkan kat isteri aku, tidak ya, itu dah tanggungjawab nafkah. Tapi memberi nafkah dengan sempurna, dengan ikhlas, maka dapat pahala sedekah. Itu yang kedua fadilat yang sangat luar biasa, yang selalu kita tahu tapi kadang tak ada penghayatan, maka kurang dorongan ataupun inspirasi untuk bersedekah. Yang ketiga, ini yang Tuan Abbas sebut ya, sabda Nabi SAW yang selalu orang sebut, tidak akan berkurang rezeki orang bersedekah kecuali bertambah. Dan Tuan Abbas pernah cerita ya, di mana seorang mualaf ya, kita ni kebanyakan kita sedara lama, sedara buruk. Ni sedara baru pun nak bersedekah sebab dia faham, sebab dia belajar ya. Kita sedara lama ni, sedara original ni, daripada awal kita dilahirkan Islam, kadang kita ialah take for granted. Dia ni Tuan Abbas ceritakan dulu kan, ada RM4 dalam walletnya. Tapi dia keluar daripada masjid, dia kata, alah kesiannya ni tabung lapan asnaf. Lapan ni termasuk untuk mualaf. Dan aku mualaf, aku memang layak, tapi tak apa. Aku walaupun aku dibuang oleh keluarga aku dalam keadaan yang susah, tapi aku nak sedekah RM2 daripada RM4 dalam wallet aku. Pendekkan cerita, sebab dia bagi RM2 itu, petang tu juga dia buat satu tugasan yang tidak disangka-sangka, dan dia dapat ganjaran selepas 1 jam bertugas jadi interpreter, maka dia dibayar RM5,000. Daripada RM5,000, jadi RM2 dia bersedekah dengan ikhlas, Allah terus bagi cash RM5,000 pada 2 jam kemudian, 3 jam kemudian. Allahu Akbar. Ya, 2,500 kali. Bukannya 70 kali ganda seperti yang amalan-amalan sunat
apa ni, amalan fardu digandakan pahalanya 70 kali. Amalan sunat dalam Ramadan diberi pahala amalan fardu. Punya hebat pengasih penyayang Allah. Jadi takkan berkurangan. Dan Taubah ada ramai sahabat yang memang susah hidup, gaji 1,000 lebih aja, ni 20-30 tahun lepas lah, tetapi dia masih bersedekah, dia masih bagi duit pada maknya, walaupun gaji dia cuma 1,000, tapi RM50 untuk mak. Adik-beradik yang lain gaji 3-4-5 ribu, ni 3-4-5 ribu 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, besar tu, sebab yalah, inflasi tak sangat rendah. Jadi yang lain tu tak sempat, tak ada ruang untuk bagi kat mak, sebab masing-masing ada projek, komitmen masing-masing. Tapi anak yang gaji 1,000 ini masih memberikan RM50 daripada gajinya kepada maknya, walaupun itu bukan sedekah, tapi dapat pahala yang luar biasa. Dan kesannya, wow, anak-anaknya semua anak soleh-solehah, semua jadi orang, semua masuk universiti, semuanya berjaya. Tengok Allah berikan, tidak akan berkurang rezeki orang bersedekah, kecuali bertambah. Dan of course, kita selalu dipesan oleh para ulama, para asatizah, dalam Quran sebut dah, dalam surah Al-Baqarah ayat 261, ini sangat popular, perumpamaan orang yang menderma atau sedekah, hartanya bendanya dalam ini seperti orang yang menanam sebiji benih yang keluar 7 tangkai, 7 untai. Setiap tangkai ada 100 biji. Jadi daripada 1 biji, dia dapat kali 7 kali 100, 700 kali ganda. Dapat pahalanya. Dan Allah Maha Luas anugerahnya, lagi banyak Maha mengetahui. Ini surah Al-Baqarah 261 untuk menggalakkan orang bersedekah. Ganjarannya macam 700 kali ganda. Tapi sahabat kita tadi, mu'alaf tadi, RM2 disedekahkan dapat 5,000. 2,500 kali ganda. Jadi itu memang Allah tidak pernah memungkir janji. Luar biasa. Terutama sangat seronok dan jealous pada orang-orang yang ada kekuatan untuk bersedekah walaupun mereka sempit. Dan of course, salah satu lagi fadilah sedekah yang selalu kita dengar para asatizah sebut, dan tolonglah kita yakin dan jadikan sebagai satu azimat dan inspirasi untuk bersedekah. Orang yang bersedekah ni akan lalui titian sirat, titian siratul mustaqim dengan cepat, seperti kilat menyambar. Sebab ramai orang yang gagal meniti siratul mustaqim ni, bila dia gagal, jatuh dalam neraka. So janganlah kedekut, kerana bersedekah akan membantu dan mendorong kita masa nak melintas titian sirat nanti, insya-Allah. Subhanallah, kalau tengok tu gerun, sangat gerun, takut, okey. Dan of course, ulama pesan based on hadis Nabi SAW, yang maksudnya sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan panas alam kubur. Bayangkan dalam kubur tu apa biasa tengok, biasa masuk dalam kubur, biasa menyambut jenazah dalam kubur, memang sempit, bila dah tutup memang gelap, of course panas, naturally. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan panas di alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya, di padang, dia di kubur dan di padang mahsyar. Luar biasa, fadilah sedekah yang kita kena faham. Kita akan dapat satu ketenangan dan keseronokan untuk memberi dan memberi dan memberi, walaupun kita sempit, walaupun kita taklah macam kaya raya macam orang lain, dan kita akan dapat naungan pada hari akhirat. Orang bersedekah ni akan mendapat naungan Allah di hari akhirat, namun dia kena memberi dengan ikhlas, iaitu seperti kata hadis, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka dia memungkinkan amalan itu sampai tangan kiri pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini perumpamaan, artinya dia tidak meruai-ruai tidak kata untuk berbangga-bangga, tidak hebat-hebatkan. Tapi ada juga ulama yang pesan, okey untuk kita bila bersedekah, kita war-warkan kat media ke apa ke, dengan niat untuk memberi motivasi dan dorongan pada orang lain untuk sama-sama bersedekah. Bukan nak show off, bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi nak sharing, bahawa betapa penting, bukan nak show off, tapi sharing bagaimana fadilat sedekah itu akan membantu kita di dunia dan di akhirat dan juga alam kubur. Masya-Allah, dan of course satu lagi hadis yang sangat seronok sebagai satu motivasi untuk kita bersedekah ialah orang yang bersedekah dimasukkan ke syurga tanpa hisab dan siksa. Mudah-mudahan dengan cara kita ikhlas dan tidak menunjuk. Dan of course last
menambah sedekah ni menambah rezeki dan kekayaan. Jangan sekali bimbang ya. Sebab kita dah sebut awal-awal tadi pun sedekah tidak akan mengurangkan ya rezeki seorang itu kecuali bertambah. Jadi ramai orang yang bersedekah dan jadi kaya raya, termasuk sahabat Mu'alaf tadi yang dia sedekah RM2 dapat RM5,000 dan kesan daripada RM5,000 itu jadikan modal, akhirnya dia jadi seorang yang multi-millionaire yang dia bersedekah sekarang bulanan 1 juta sekarang tiap bulan RM1 juta dia bersedekah berinfak. Dan orang yang membuat analisis dia kata orang ini telah bersedekah paling minimum RM100 juta. Dan orang ni baru berumur 30-an 35 tak salah ya, masih muda, tapi dia berazam untuk jadi jutawan akhirat. Dia bukan nak sibuk nak jadi jutawan dunia, tapi barang siapa kejar akhirat, Allah jadikan dunia kerja dia. Dia sibuk nak jadi jutawan akhirat, tapi dia jadi jutawan di dunia. Itu tengok janji Allah benar. Ini saudara baru. Ya, saudara baru. Ya, kita yang saudara buruk ni, saudara lama ni, Allahu Akbar. Jom take a cue lah. Ya, dan jangan lupa ya, sedekah boleh memanjangkan umur. Umur kita tak boleh berganjak walau satu saat pun apa yang ditulis kat Lauh Mahfuz, kecuali dengan sedekah, kecuali dengan menyambung satu rahim, kecuali dengan doa dan membantu menolong khidmat pada mak ayah. Ini antara cara-cara nak memanjangkan umur yang telah yang ditentukannya. Dan of course tak dapat tidak, kita selalu dengar kisah orang yang bersedekah kalau untuk menyembuhkan sakit. Ada orang yang bapaknya sakit, dia tahu hadis Nabi, maka dia minta izin, dia sedekahkan wang ayahnya, dia sedekah sembuh. Sebabnya tak baru terdengar kisah penyanyi kumpulan Dewa yang aksiden, yang memang kata-kata tidak ada harapan untuk hidup, ya dia koma, ya 90% harapan untuk meninggal dunia, tetapi istrinya orang yang faham, ya, dan mereka ada simpanan ya yang agak banyak. Dia minta izin kat suaminya, dan suaminya penyanyi Dewa ni, kumpulan Dewa, cuma mampu menggerakkan mata untuk sambil meleleh mata mengatakan yes. Istrinya faham, suaminya setuju untuk sedekahkan satu akaun yang kalau duit kita berjuta-juta ringgit lah. Dia bagi ke orang susah, dan kesannya sembuh ya, di luar jangkaan dan kefahaman doktor pakar. Doktor pakar pun tak boleh explain macam mana boleh terus ya berubah dia punya status kesihatan sampai sekarang sihat, segar bugar. Dan beliau amat yakin daripada video yang tak apa dengar tu, dia sendiri mengatakan ini fadilat sedekah yang dilakukan oleh isteri ya, yang sangat faham. Mudah-mudahan. Dan ini banyak lagi lah kalau kita nak cerita, tapi cukuplah ya. Ini sebagai motivasi pada Tok Abah yang bercakap, dan pada anda yang sudi mendengar, jom. Pak kata Datin tadi, ini hujung-hujung Ramadan ya, 10 yang terakhir, dan mungkin malam ini mungkin malam Al-Qadar, malam 27. Kalau kat Mekah memang malam ni lah yang 5 juta orang akan sembahyang di Masjidil Haram. Dua kali tak apa pengalaman berpuasa di akhir bulan Ramadan. Memang bila malam 27, 4 to 5 million orang sekitar akan datang ke Masjidil Haram untuk berdoa, untuk berterawih, dan juga membaca kunut yang setengah jam tu menangis-nangis, dan biasanya akan turun hujan. Dan memang satu pengalaman luar biasa. Dan jom kita bersedekah malam ni. Kalau kita bersedekah malam ni, kalau kena pula dengan malam Al-Qadar, wow, kita insya-Allah bersedekah selama 1000 bulan. Allahu Akbar, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah yang kita harapkan. Apa yang kita lakukan, semoga Allah terima segala amalan kita, dan juga itulah dapat tepat pada masa ni, insya Allah. Dan untuk hari ini, Datuk, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala Kita melihat qada dan qada. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, hari-hari Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Raudah Jiwa, masih bercakap tentang jom bersedekah walaupun sempit bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa untuk petang ini. Dan untuk waktu ini, Datuk, kita nak tahu dan mungkin ada tips yang boleh Datuk kongsikan bersama kita untuk kita motivasikan diri untuk kita konsisten bersedekah dan juga kita galakkan orang-orang lain bersama. Bagaimana, Datuk? Baik, ini pun satu perkara yang kita kena sama-sama lakukan ya. Di samping Datin Tinggi sebagai DJ kat radio yang sentiasa bercakap mengajak kepada kebaikan, semua orang, para pendengar termasuk Tok Abah ni kena ya. Jadi untuk kita galakkan diri kita untuk bersedekah, pertamanya tak dapat tidak yakin dengan janji Allah tentang mereka yang bersedekah. Yang kita sebut tadi tu fadilat sedekah yang kita sebut based on hadis itu semuanya benar. Ya, semuanya benar. Jadi kalau kita yakin dengan janji Allah, kita akan tak rasa kata tu berat ya untuk bersedekah, sebab kita yakin ya bahawa aku sedekah aku akan dapat kemudahan, bantuan Allah akan mencurah-curah. Aku tak akan susah, aku tak akan miskin, aku tak akan pokai. InsyaAllah, yakin ya, dan aku akan selamat di dunia, di kubur dan di akhirat. Satu. Yang kedua, tak dapat tidaklah Tok Abah banyak buat survey tanya ya. So banyak sedekah tak? Adalah juga. Ada tak berdoa untuk kita mudah bersedekah? Tak adalah doa khusus untuk mudah bersedekah, tak adalah. Jadi Tok Abah nak pesan pada diri Tok Abah dan pada semualah. Jom kita berdoa untuk kita rezeki dan mudah bersedekah. Ya, minta maaf yang ni sharing ya. Jangan pula kata ni Tok Abah komen sombong, ni yang ni Tok Abah ni tak ada niat gitu. Ya, Tok Abah sejak dalam 30-40 tahun lepas doa, ya Allah, Kau murahkan rezeki aku, ya Allah, Kau limpah ruahkan rezeki yang berkat, ya Allah, agar aku mudah tolong keluarga aku dan tolong orang lain yang minta bantuan dengan tak pening fikir tentang duit, ya Allah. Ya, so masa Tok Abah muda-muda pernah meminjam, Tok Abah pernah meminjam kawan ya, dulu pernah lah ya, pernah minjam adik-beradik untuk renovate dapur ya. Dulu kerjalah gaji kecil waktu itu, tapi abang-abang kita tu memang loaded, so no problem lah, mereka kata no problem ya. Tapi maksudnya susah lah kan. Sejak itulah Tok Abah berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki melimpah ruah yang berkat agar mudah aku untuk mentadbir keluarga aku dan menolong orang yang minta bantuan dengan tak pening kepala. Dan syukurlah ya, lepas tu dengan izin Allah, Tok Abah alhamdulillah lah ya, tak pernah meminjam ke orang, tak perlulah ya, untuk meminjam ke apa, dan adalah Allah bagi keletihan untuk kita memberi, menolong keluarga dan orang lain dengan tak pening kepala lah tentang duit. So doa untuk murah rezeki dan mudah bersedekah. Ya. Dua,
Sebab kita memang ada niat tapi tak doa, tak minta. Ud'uni astajib lakum. Jadi macam mana? Dua. Dan Ramadan sebagai titik perubahan. Yang ketiganya, ni Tok Abah pernah sebut. Kadang suami tu ataupun isteri tu, isterinya pemurah, tolong keluarga dia. Apa? Banyak duit. I bagi duit untuk rumah tangga kita, bukan untuk tolong orang. Ini berlaku. Sama juga. Suaminya juga, itulah bang. Ya. Orang lain senang tolong, bagi pinjam situ, entah tak pulangkan kita ni. Saya pun gelang lah, tak tambah-tambah pun setiap kahwin baru satu ni. Seketul je gelang ni. Ya. Itu sebabnya kita kena kongsi niat kita untuk bersedekah dengan keluarga kita dan didik keluarga kita supaya seronok dan reda dan ikhlas bersedekah, supaya kita dapat dorongan dan tidak dapat omelan ataupun itulah dia ungkitan bila kita bersedekah. Ini banyak berlaku. Tok Abah biasa counsel kes macam ni. 3, yang keempatnya yang Tok Abah nampak sekarang cukup seronok ya, bila ada apps, bila ada kemudahan untuk kita bersedekah online. Ya Allah, sekarang ni masa musim Ramadan ni, ya Allah, semua organisasi yang kutip derma dan sebagainya, masjid, surau, NGO, yayasan, semua online. Ya, PayPal-nya, Toyibnya, apa lagi? PayPal, Toyib, Minpay, Bilpay, macam-macam. So, banyak kaedah, jangan Allah, aku tak sempat lah, aku pun nak pergi masjid pun tak sempat je, macam mana aku nak sedekah? Gunakan online. Ramai orang bayar zakat pun online, termasuk Tok Abah ya, sebab sebab kami ada kekangan amil ya, cuma kat masjid, kat surau tak ada. So Tok Abah bayar zakat awal lagi minggu pertama melalui online. Ada dia punya akadnya, ada lapasnya. So insyaAllah ya. Okey. Dan sekarang ni Tok Abah memang galakkan diri Tok Abah dan keluarga dan semua orang, jom kita buat potongan bulanan online. Walaupun RM10 tak terasa pun. Ya, okey, kali ni aku nak tuangkan satu botol kuih. Satu botol tu RM17. Kadang ada yang 7. Tengoklah, kalau yang tak nana 26, 25. Okey, kita tolak satu botol kuih yang kita niatkan untuk sedekah. Wow. Bulan Ramadan pula tu, ganjarannya jangan hitunglah ya. Allah saja yang tahu. Ya, so buat potongan bulanan online, dan kalau buat masa ni, kalau kita buat malam ni potongan online, kena pula malam Al-Qadar, Allahu Akbar ya. Lepas tu ni yang penting. Bila kita berkawan dengan kawan-kawan yang rajin bersedekah, maka kita pun akan mudah bersedekah. Sebab Tok Abah dah sebut banyak kali, kita akan ikut perangai kawan-kawan kita. Dan ikut kajian psikologi bidang Tok Abah, ya, perangai kita adalah purata kepada sifat 5 orang yang kita selalu berdamping. Jadi kalau kawan yang kita damping tu 5-6 orang ni selalu orang yang suka bersedekah, memang pemurah dan sebagainya, kita pun akan terikut insya-Allah. Dan Tok Abah galakkan diri Tok Abah dan semua orang lah ya. Kita Tok Abah masuk 3 yayasan. Tok Abah kadang jadi dutanya, jadi penasihatnya ya, dan jadi ahli lah ya. 3 organisasi yang buat kerja amal ya, untuk tolong orang di dalam negara, di luar negara, di Nusantara, di dunia Islam dan sebagainya. Kita join organisasi yang buat kerja amal. Maka kita ingat, sedekah tidak sebetulnya dengan wang, tapi dengan hikmat, dengan idea, dengan tenaga, dengan doa, ya, dengan kemaafan adalah sedekah. Dan Tok Abah nak jadikan diri Tok Abah juga dan anda tolong jadi influencer yang galakkan orang lain bersedekah. Ya, kita galakkan jadi influencer lah. Kita bila tuduh orang lain bersedekah, maka kita rasa malu kalau kita tak bersedekah. Sebab cakap wajib serupa bikin. Ya, Allah amat murka hamba-Nya yang cakap tapi tak buat. Maksud hadis. Jadi kita jadi influencer yang galakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita pun akan bersedekah. Dan akhir sekali yang banyak lagi lah, tapi Tok Abah berhenti di sini dalam masa yang terhad ni, rapatkan diri kita dengan Allah, dan Allah akan rapatkan diri kita dengan manusia. Maka atas proses itu, maka kita akan mudah untuk bersedekah, membantu berkhidmat. Ya, dan ingat, Ramadan ialah Syahrul Jud. Syahrul Jud, bulan kemurahan, bulan sedekah, bulan khidmat, bulan tolong menolong. So why not kita jadikan titik perubahan? Jom kita bersedekah. Walaupun kita sekarang masih sempit, ya, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah. InsyaAllah anda akan kaya, ya, dalam arti yang sangat luas. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih Dato' atas pencerahan dan tips yang diberikan untuk petang ini. Masya Allah, bagi semangat untuk kita konsisten bersedekah, insya Allah. Semoga apa yang kita dengar, kita amalkan juga insya Allah di bulan yang mulia ini. Kita bermula seperti Dato' kata, bermula dari hari ini insya Allah. Dan di akhir ini saya kira itu kesimpulan untuk petang ini. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa atas pertemuan untuk petang ini. Datuk, kita akan jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang, mungkin bulan Ramadan. Untuk episod ini dah habis, insya-Allah selepas Ramadan insya-Allah. Mungkin ada ucapan daripada Datuk ke? Pertamanya telah Tuan ucapkan minta ampun, minta maaf ya, dan taqabbalallahu minna wa minkum pada datian pada semua sahabat, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum, dan jadikan hari raya tahun ini kalau kita sempat beraya sebagai titik perubahan untuk terus berubah ke arah ma'ruf, termasuk rajin bersedekah insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan, barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Nak pergi haji? Daftar haji bersama Mim Travel, agensi yang dilesenkan oleh tabung haji untuk keselesaan anda. Hotel bertaraf 5 bintang, penginapan berdekatan Jamrat, tempoh yang sesuai dengan golongan berkejaya dan dibimbing oleh Piu Hafiz. Belum mendapat panggilan haji? Kami bantu anda. Untuk maklumat lanjut, layari mimtravel.com. MIMM, memburu ibadah menuju mabrurah. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penebusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web MAIM. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Buat apa tu, Hakim? Ni tengah tengok gambar saudara Muslim kita di Asia Pasifik. Kesian diorang. Macam mana nak tolong ya? Apa kata kita bantu dengan menyumbang kepada MyGap Malaysia. MyGap Malaysia ada buka tabung Fund for Dakwah bertujuan membantu saudara Muslim kita di 30 negara Asia Pasifik. Wah, boleh. Macam mana saya nak menyumbang? Layari laman web mygapmy.com atau hubungi sahaja di talian 0103150852 untuk menyumbang. Setiap ringgit anda untuk dakwah kita. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami
daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah kami, hindarilah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IQ. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Dapatkan produk Siti Khadijah hari ini. Selesa luaran, tenang dalaman. Kunjungi butik SK atau layari sitikhadijah.com. Bismillahirrahmanirrahim.